Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman, macam mana cara pinjaman wang yang berlaku pada zaman salaf? Kerana pada zaman sekarang pinjaman Islamik bezanya hanya pada nama. Yang pertama, interest tukar pada untung. Yang kedua, mengadakan akad janji. Nak saya ulang soalan sekali lagi. Bagaimanakah pinjaman wang berlaku pada zaman salaf? Kerana pada zaman sekarang pinjaman Islamik bezanya hanya pada nama sahaja, yakni interest tukar menjadi untung, dan adanya di sana akad janji, kontrak lah. Apa maksud akad janji tu? Dia mungkin nak cakap di sana itulah faktor perbezaan, hanya pada nama, bukan pada essence of itu sendiri yang tidak Islamik. Tak, dalam pinjaman kita memang kita dianjurkan untuk menulisnya, seperti mana dalam dalam ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ayatnya ila ajalin musamman faktubuh, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu berhutang sehingga ke satu tempoh yang telah ditetapkan, maka tulislah ia. Maka ada agreement. Memang kita dianjurkan kalau nak berhutang, kalau orang nak bagi hutang ataupun orang tu nak berhutang, dia anjurkan untuk kedua-dua pihak meletakkannya secara bertulis. Ini semua bagi menjaga hak masing-masing supaya tidak berlaku apa salah faham atau apa juga bentuk penindasan. Tapi tentang persoalan bagaimana bentuk hutang pada zaman Islam dahulu, tentulah sahaja tanpa riba, tanpa apa juga faedah atau bunga, yang mana semuanya ini semua nama-nama yang diberikan bagi nampak baik riba itu. Sedangkan riba ini adalah satu yang sangat dicela oleh agama kerana dia adalah satu bentuk penindasan, mengambil kesempatan atas orang yang susah. Kerana orang yang berhutang maknanya adalah dia orang yang dalam keadaan kesempitan duit, tetapi lalu pihak yang nak memberi hutang tu mengenakan bayaran lebih, dia nak bayar hutang tu pun tak tentu lagi, dia tambah lagi, dia lagi lewat dia bayar, lagi ditambah, maka akhirnya tak habis-habis orang tu bayar hutang tu. Maka itu kerana Islam sangat menegah riba, kerana dia akhirnya membuatkan orang yang kaya terus kaya, orang miskin terus miskin, jadi pada zaman dahulu, pinjaman itu adalah pada zaman Islam seperti mana yang ditekankan oleh syarak, hendaklah tanpa riba. Maka pinjam RM10, orang itu yang memberi pinjaman itu hanya berhak untuk memperoleh semula RM10, tak lebih tak kurang. Tapi kalau orang yang nak pinjam tu, dia nak bayar, nak kenang jasa, dia nak bayar lebih atas keredaan dia sebagai ucapan terima kasih dia kepada orang yang memberi pinjam, tanpa ada persetujuan awal dengan orang yang memberi pinjaman tu, dia nak bayar lebih sebagai ihsan, sebagai nak berlaku baik atas kebaikan orang tu bagi dipinjam, dia bayar lebih, itu boleh, tapi dengan syarat tanpa ada persetujuan awal, maka itu adalah bentuk pinjaman salaf dulu, yang mana kita sepatutnya berusaha ke arah itu, bukan dengan kita membuat riba, tetapi dengan kita bermuslihat di dalamnya, kononnya ini adalah perkhidmatan dan sebagainya. Kerana akhirnya ini semua adalah permainan, seolah-olah permainan silap mata saja, tapi hujung pangkalnya berlaku bayaran lebih dalam membayar hutang tu, Dan kena ingat bahawa pinjaman ini dalam Islam dia adalah transaksi untuk berlaku ihsan, pinjaman atau memberi pinjaman berhutang, ia adalah satu transaksi untuk membantu orang yang meminjam, membantu, bukan dalam riba. Dan transaksi riba ia adalah transaksi mencari keuntungan, seolah-olah ia adalah satu bisnes perniagaan. Maka kerana itu dia kenakan riba sebab dia nak untung. Sedangkan dalam Islam pinjaman ia adalah satu
ihsan, satu perbuatan nak membantu semata-mata, membantu orang yang kesempitan tu dengan kita bagi dia pinjam duit. Maka kerana tu bila nak minta balik, bayar balik pinjaman tu, dibayar dengan jumlah yang sama, kerana atas dasar kita nak bantu dia. Maka apabila wujudnya nak kena bayar lebih, jelas di situ transaksi itu telah berubah sama sekali tujuan dia, daripada membantu semata-mata kepada mencari keuntungan. Maka mana-mana institusi yang memberi pinjaman tetapi mengenakan bayaran lebih, kita nak bayar balik tu, ini adalah institusi yang berbentuk perniagaan yang bercanggah sama sekali dengan Islam. Wallahu a'lam.